Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, pertamanya alhamdulillah, syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi pagi ini saya diberikan kelapangan dan kesihatan untuk bertemu dengan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Untuk kali ini kita meneruskan bacaan buku kita, iaitu buku karangan tulisan Dr. Aid bin Abdullah Al-Qarni yang bertajuk La Tahzan, iaitu jangan bersedih. Dan bukan saya nak ajak sahabat-sahabat bersedih pagi ini, cuma saya kata buku ini berkenaan dengan macam mana kita menjaga dan memelihara diri kita daripada terus dirungsing dengan hal perihal kehidupan di dunia ini. Jadi tajuk kita pagi ini iaitu berbuat baik kepada orang lain akan melapangkan dada. Jadi sebelum kita masuk lanjut tajuk pada kupasan tajuk hari ini, jadi sama-sama insya-Allah saya mengajak sahabat-sahabat dan diri saya, kita mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah dengan lafaz astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi kita mulakan pagi ini dengan kita menyucikan segala daki-daki dosa yang ada pada diri kita yang telah kita lakukan selama ini, dengan harapan akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan seterusnya menjadikan kita di kalangan hamba-hambanya yang bertakwa. Baik, marilah sama-sama sebelum itu kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, assalamualaikum sekali lagi dan selamat pagi. Selamat pagi kepada semua yang bersama dengan saya pagi ini. Macam mana, sihat ke tak sihat ke? Apa beritanya, apa ceritanya? Jadi kalau boleh sebelum kita mulakan seperti biasa, kita panjang-panjangkan dahulu, kita tekan button share dulu, kita kongsikan dahulu dengan kawan-kawan kita, dengan ahli keluarga kita. Kalau boleh kita nak mulakan pagi hari ini dengan satu orang kata apa, aura yang positif, supaya kita menjadi manusia yang baik. Jadi insya-Allah bertepatanlah dengan tajuk kita hari ini, berbuat baik kepada orang lain akan melapangkan dada. Jadi persoalannya, betulkah siapa yang pernah ada pengalaman merasai kepuasan, ketenangan hati dan jiwa tak kala dia melakukan kebaikan kepada orang lain? Baik, Aini salam, waalaikumsalam. Aini Aman kata lain tak okey. Lain siapa yang tak okey ni? Lain saya ke, lain kamu ke, lain siapa? Yang kawan-kawan yang lain macam mana? Alhamdulillah sihat. Baik. Kebaikan itu sebaik namanya. Kebaikan itu sebaik namanya, keramahan seramah wujudnya dan sebaik rasanya. Jadi kebaikan itu dengar pun sedap, rasa pun sedap, yang menerimanya pun sedap. Dan orang-orang yang pertama kali merasakan manfaat semua itu, manfaat tentang kebaikan, adalah mereka yang melakukan kebaikan. Sahabat-sahabat faham? Saya ulang sekali lagi. Orang yang pertama sekali merasa manisnya kebaikan bukan orang yang menerima kebaikan, tetapi orang yang melakukan kebaikan. Jadi mungkin ada sahabat-sahabat yang tolong tulis poin yang penting tersebut. Jadi poin yang pertamanya di sini iaitu, kalau kita nak rasa manisnya kebaikan, jangan kita menjadi orang yang menerima kebaikan, tetapi kalau kita nak jadi orang yang pertama sekali merasai kebaikan, jadilah orang yang melakukan kebaikan tersebut. Maka mereka yang melakukan kebaikan akan pertama kali dapat merasai manisnya buah kebaikan tersebut. Ketika itu juga jiwa, akhlak kita akan turut terkesan dengan kebaikan yang kita lakukan, sehingga kan ianya memberikan kelapangan dada, ketenangan hati
ketenteraman hati dan juga damai di dalam hati. Setuju? Ya, setuju dengan poin tersebut, iaitu mereka yang pertama kali merasa manisnya buah kebaikan itu ialah mereka yang menanam pohon kebaikan. Bukan mereka yang memakan buah kebaikan, bukan mereka yang menerima kebaikan, tetapi mereka yang memberikan benih kebaikan. Dia yang menanam benih kebaikan, dia yang menyirami benih kebaikan, dan dialah yang memberi buah kebaikan. Dan kebaikan itu akan tersebar kepada yang lain. Ketika diri kita diseliputi kesedihan, kegundahan, jadi berbuat baiklah. Kalaulah kita ni di saat ni ada rasa macam ada something lah tak kena dengan diri kita ni. Rasa sedih tak tentu pasal, rasa nak marah tak tentu pasal, hubungan dengan mungkin suaminya tidak baik, mungkin hubungan dengan keluarganya kurang enak, mungkin hubungan dengan kawan-kawannya kurang baik. Jadi dinasihat kita untuk berbuat baik. Berbuatlah baik terhadap sesama manusia. Nescaya kita akan mendapati ketenteraman dan kedamaian hati. Kalau ada orang yang papa, kita bagi sedekah. Kalau ada orang yang miskin perlukan bantuan, kita berikan pertolongan. Kalau ada orang yang dizalimi, kita bantu dia. Kalau ada orang yang menderita sesuatu bebanan, kita ringankan bebannya. Berikan makan kepada orang yang kelaparan kalau ada yang perlu. Jenguklah orang yang sakit, menziarahi kawan-kawan yang sakit mungkin. Menziarahi tetangga-tetangga. Kadang mungkin walaupun kita kadang ni kita lebih rapat dengan orang yang di jauh berbanding dengan jiran sebelah rumah. Ramai. Ada tak yang begitu kadang? Kita ni lebih baik orang yang di jauh. Tetapi dengan jiran sendiri, kita tidak bertegur sapa. Sampai kadang jiran sakit, jiran mati pun tak tahu. Tengok ramai je orang mai penuh rumah jiran. Baru tahu yang jiran sebelah sudah meninggal dunia. Jadi mulalah kita berbuat baik sesama. Dan jadilah kalau boleh, kita ni orang yang pertama kali menanam benih kebaikan tersebut, memberi buah kebaikan tersebut. Ya. Baik. Supaya apa? Supaya ia dapat meringankan penderitaan di dalam hati kita, agar hati kita kembali tenang. Jadi dianjurkan kita melakukan kebaikan-kebaikan seperti yang saya nyatakan tadi. Kalau orang yang kena musibah, kita bantu dia. Bukan kita pula yang membebankan dia. Contohnya musibah seperti kematian. Di dalam Islam sepatutnya keluarga yang mengalami musibah kematian ahli keluarga, sepatutnya jiran-jiran ni tolong masak bagi makan. Tapi kadang-kadang kita tengok dalam masyarakat kita, bila orang pergi ziarah orang mati, kadang tuan rumah pula yang nak kena sediakan kopi, nak kena sediakan makanan ringan dan sebagainya. Jadi terbalik. Begitu juga kita tengok kenduri. Kadang-kadang kita maaf cakap, kadang dalam masyarakat kita ni kadang ada yang terbalik. Sebelum itu, boleh tak yang ramai-ramai ni kita minta tekan share dulu seorang sekali. Kita minta share dulu seorang sekali, insya-Allah, dan berikan heart serta thumbs up kepada saya. Kadang dalam masyarakat kita ni jadi terbalik. Bila kita ziarah orang sakit, tuan rumah tu pula tolong macur air bagi kat kita. Ataupun kita ziarah orang mati, tuan rumah pula kena sediakan kopi, nak kena sediakan roti dan sebagainya. Tapi bila kita pergi ke Nuri, memang tuan rumah tu sediakan makanan, tapi kita berikan pula nak baliknya tu orang kata salam kaut, envelope dan sebagainya, jadi terbalik. Tetapi setengah kampung lagi teruk lagi apa dia? Bila pergi solat jenazah, ahli keluarga waris si mati ni pula kena sediakan sampul bagi kepada orang yang datang solat. Padahal bila pergi makan kenduri, kita yang pergi makan kenduri itu kita pula bagi duit dia. Padahal dia niat asalnya memang nak buat kenduri, nak bagi orang makan.
Jadi kita pergi bagi duit pula kat dia. Memang dia asalnya, kalau dia nak dapatkan duit daripada hasil makanan yang dia bagi, lebih baik dia buka kedai makan. Betul, setuju. Lebih baik dia buka kedai makan kalau betul-betul dia nak dapatkan duit daripada makanan yang dia bagi kat orang. Sebab niat dia memang dah nak buat kenduri, bagi orang makan. Tapi kita ni kadang dalam masyarakat kita dah jadi terbalik. Bila pergi semayang mayat, tu orang rumah pula kalut waktu tu nak kena sediakan envelope untuk bagi kepada orang yang datang solatkan jenazah dan sebagainya. Jadi ada benda-benda yang perlu kita perbaikilah dalam masyarakat kita ini sedikit sebanyak, supaya tidak membebankan orang yang berada dalam kesusahan. Contohnya orang yang ada menimpa musibah, ahli keluarga jatuh sakit ataupun ahli keluarga kematian dan sebagainya. Jadi kita berikanlah bantuan dan jadilah orang yang memberi bantuan tersebut, agar kita menjadi orang yang pertama kali merasai manisnya kebaikan tersebut. Jadi berbuat baiklah. Perbuatan kerana apa? Perbuatan baik itu laksana minyak wangi. Jadi mungkin ada sahabat tolong tulis. Ini poin perumpamaan yang seterusnya dia. Buat baik itu umpama minyak wangi. Ianya tidak hanya mendatang kebaikan kepada si pemakainya, tetapi juga orang yang berada sekitarnya. Setuju tak kalau saya katakan? Orang yang berbuat baik itu umpama memakai minyak wangi di badan dia. Bukan saja dia dapat bau haruman tersebut, orang yang duduk sekeliling dia pun dapat mendapat bau wangian kebaikan daripada dia. Jadi lebih baiklah kita menjadi orang yang memakai wangian kebaikan, agar mereka yang di sekeliling kita pun dapat tempias kebaikan itu. Dapat tempias kebaikan. Dan sayugianya, maksudnya kalau kita ni memakai orang kata apa, wangian kejahatan. Kerana apa? Bukan saja kejahatan itu menimpa kita, tetapi kejahatan itu terkena kepada mereka yang berada di sekeliling kita. Jadi berbuatlah baik, berbuatlah baik, agar kita bukan saja wangi daripada luar, kita wangi daripada dalam. Jadi perumpamaan yang sangat tepat di sini, iaitu mereka yang melakukan kebaikan bagaikan mereka yang memakai minyak wangi. Bukan saja wangian itu terkena kepada diri mereka, tetapi kepada mereka yang berada di sekeliling. Boleh? Kalau boleh dan kalau setuju, berikan saya heart dan juga thumbs up insya-Allah, dan juga jangan lupa menekan button share. Kita kongsikan kebaikan. Kita kongsikan kebaikan. Seperti mana yang saya katakan tadi. Biarlah kita menjadi orang yang pertama memberi kebaikan, instead of kita menerima kebaikan. Mereka yang terima dapat pelajaran ini daripada share tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat muslimin muslimat, mereka menerima kebaikan. Sahabat-sahabat yang menekan share ni sahabat-sahabat yang memberikan kebaikan. Jadi berilah kebaikan itu. Betul Ustaz, setuju. Malam semalam ada orang salam dengan jemaah surau, minyak wangi yang beliau pakai memang melekat kat tangan saya. Maksudnya yang ini ya, tapi perumpamaan kita nak bagi dengan minyak wangi dan akhlak baik itu, perbuatan baik itu sama saja. Bukan saja wangian itu terkena kepada si pemakainya, tetapi mereka yang berada sekeliling pun mendapat kebaikan dan bau wanginya kebaikan tersebut. Jadi berbuat baik itu dia memberikan manfaat psikologi, kerana kebaikan tu terasa seperti ubat yang sangat mujarab untuk hati orang yang berada di dalam kegelisahan dan kegundahan. Jadi kalau kita ada rasa benda yang adalah lekat di dalam hati kita ini, satu perasaan yang kurang enak, perasaan yang kurang, orang kata apa, yang kurang senang lah. Jadi antara ubatnya dari segi psikologinya ialah kita lakukanlah kebaikan. Buat baik agar menghilangkan keresahan di dalam hati, menebarkan senyuman kepada orang yang miskin akhlaknya. Kadang ada kawan, bukan kita nak katalah, tapi memang masyarakat ni akan ada wujud segelintir yang macam tu, orang yang miskin akhlaknya. Jadi bila kita jumpa orang yang macam ni,
maniskanlah muka kita dengan memberikan senyuman, kerana senyuman merupakan sedekah jariah. Berikan senyuman, walaupun orang buat muka masam macam mana pun, kita jumpa dia, kita senyum, kita berikan salam. Kalau sesama jenis mahram, kita salam, kita hulurkan tangan. Dia nak menjawab salam kita, dia nak menyahut salaman tangan kita atau tidak, itu urusan dia. Yang pentingnya dari pihak kita, kita telah mulakan kebaikan tersebut. Walaupun orang buat muka masam kat kita, kita senyum sajalah. Kita redakan, insya-Allah, dengan harapan Allah mengampunkan dosa kita dan mengampunkan dosa dia. Jadi walaupun dia tidak menyahut salam kita, walaupun dia tidak orang kata apa, menghulurkan tangan di saat ataupun tak kala kita memberikan salam, menghulurkan tangan kita kepada dia, tak apa, biarkan, kerana kita telah menjadi orang yang memberi buah dan manisnya kebaikan tersebut. Mereka makan atau tidak, itu terpulang. Yang penting kita offer kebaikan, kita berikan kebaikan tersebut. Jadi dalam satu hadis, Nabi telah memperingatkan kita, walau an talqa akhaka biwajhi talqin, iaitu sekalipun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Jadi bila kita jumpa dengan orang, bermanis mukalah, kerana senyuman itu sedekah. Kadang kita ni berat sangat nak senyum ini. Senyum ini bukan nak kena bayar pun. Berikanlah. Walaupun orang tak nak layan kita, walaupun orang tu benci kita dan sebagainya, kita berikanlah buah dan manisnya kebaikan tersebut. Sesungguhnya kemuraman wajah merupakan tanda permusuhan sengit terhadap orang lain yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana di antara tanda kita sedang berbalah dengan seseorang ialah muka masam. Jumpa saja muka tak manis, orang kata muka kelat mukanya. Jadi antara cara untuk menghilangkan, kalau sebelum ni ada kita tersalah faham, bergaduh sedikit sebanyak dengan ahli keluarga ataupun dengan kawan-kawan kita, dengan jiran tetangga, selepas ni kalau jumpa, bermanis mukalah, berikan senyuman, hulurkan tangan, berikan salam. Mereka nak menjawab salam, mereka nak berjabat tangan dengan balik dengan kita itu atau tidak, itu kita maksudnya kita serahkan kepada mereka. Itu bukan lagi urusan kita. Yang penting daripada pihak kita, kita telah memulakan kebaikan. Jadi seteguk air yang diberikan kepada orang yang sangat di dalam keperluan ataupun memerlukan, berada di dalam dahaga, itu sebenarnya besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kebaikan dengan memberikan segelas air. Dan begitu juga kebaikan seperti mengangkat ranting di jalan. Kita jalan-jalan tengok ada ranting dahan pokok ataupun ranting pokok di atas jalan, kita ambil buang. Walaupun begitu, walaupun kebaikan ataupun seketul batu di jalan, kita jalan-jalan tengok ada ketul batu di atas jalan, ambil, angkat, letak sebelah, letak tepi jalan. Begitu juga ranting kayu, berikan air orang yang memerlukan. Jadi buatlah kebaikan, walaupun pada mata kita mungkin nampak kecil, tapi pada sisi Allah, kalau kita lakukan perbuatan tersebut dengan ikhlas, besar nilainya. Sebab itu sedekah seseorang yang ikhlas, walaupun RM1, itu lebih besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang menderma RM10,000 tapi untuk mengharapkan pujian manusia. Jadi saya ulang ya. Sedekah walaupun RM1 datang daripada hati yang ikhlas, itu lebih baik daripada kita memberi bantuan kewangan RM10,000 tapi dengan harapan mendapat balasan pujian manusia. Jadi
buatlah sesuatu itu dengan ikhlas, kerana kita tidak tahu amalan kebaikan yang manakah yang akan membawakan ataupun membolehkan kita masuk ke syurga. We never know. Kita tak tahu amalan baik manakah yang kita buat yang menjadikan kita itu layak masuk ke syurga Allah SWT. Jadi buatlah sebanyak mungkin kebaikan dan jadilah orang yang pertama memberikan kebaikan. Allah yang Maha Kaya, yang mencintai kepada kebajikan dan sukakan kepada orang yang melakukan kebaikan. Kalau kita nak Allah suka kepada kita, kalau kita nak Allah sayang kepada kita, kalau kita nak Allah memberikan kebaikan kepada kita, jadi kita menjadilah orang yang melakukan kebaikan. Jadi wahai orang yang berasa terancam dan terhimpit dengan kesengsaraan dan kecemasan, kegundahan hidup, jadi mulai hari ini kita mulalah berziarahi teman-teman kita. Mungkin ada kawan-kawan kita yang dalam sakit dan sebagainya. Pergilah ziarah mereka, berikanlah bantuan, berikanlah segala sedikit sebanyak kebaikan yang boleh kita berikan. Walaupun saya kata tadi walaupun dengan RM1, walaupun dengan RM10, walaupun kadang kita tak tahu bila orang itu sangat dalam keadaan yang memerlukan, mungkin dengan itu akan menjadi asbab kebaikan datang balik kepada diri kita. Jadi berikanlah bantuan dan pertolongan kepada orang yang memerlukan, sama ada kita kenal ataupun tidak kenal, sama ada dia baik ataupun tidak dengan kita, itu masalah lain. Yang penting kita jadilah orang yang memberi buah kebaikan tersebut. Dan nescayalah dengan melakukan demikian akan mendatangkan ketenteraman jiwa, ketenangan hati kepada kita. Ingatlah pesan Allah dalam surah Al-Lail ayat 19 hingga 21. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda, yang maksudnya sedang ia tidak menanggung budi sesiapa pun yang patut dibalas, hanyalah mengharapkan keredaan Tuhannya yang maha tinggi, dan demikian sesungguhnya ia tetap akan berpuas hati pada hari akhirat dengan mendapat segala yang diharapkan. Jadi daripada ayat tersebut, apa yang dapat kita fahami ialah teruskan berbuat baik, kerana yang kita harapkan balasan kepada kebaikan tersebut adalah kebaikan di akhirat, yakni syurga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi kebaikan yang kita mohon daripada Allah yang paling tinggi, iaitu kebaikan diberikan kita kepada kita anak kunci untuk membolehkan kita menjadi hamba Allah dan mendiami syurga Allah yang mulia. Jadi oleh itu antara rumusan yang dapat kita lakukan pada pagi ini, iaitu yang pertamanya, jadilah orang yang menanam benih kebaikan, jadilah orang yang membajai pohon kebaikan, jadilah orang yang memberi buah kebaikan. Yang pertama. Yang kedua, sesungguhnya kebaikan yang diberi itu ataupun orang yang memberi kebaikan itu lebih baik daripada orang yang menerima kebaikan. Dan yang ketiganya, orang yang melakukan kebaikan itu bagaikan memakai minyak wangi. Bukan sahaja wangian itu dapat memanfaatkan diri dia, tetapi wangian itu akan terkena kepada semua orang yang berada di sekelilingnya. Jadi insya-Allah setakat itu untuk hari ini. Tajuk kita untuk esok hari iaitu episod yang ke-8, usirlah kekosongan dengan kesibukan. Jadi insya-Allah esok kita akan bicara santai. Kita akan bicara santai tentang satu tajuk yang seterusnya, iaitu usirlah kekosongan dengan kesibukan. Macam mana kita nak usirkan kekosongan itu dengan kesibukan. Jadi insya-Allah bersama-sama dengan saya esok pagi untuk kita melihat sedikit huraian kepada tajuk tersebut. Jadi diharapnya perkongsian ringkas, perkongsian santai saya pada pagi ini memberikan manfaat bukan saja kepada sahabat-sahabat. Yang pertamanya, memberikan kebaikan kepada diri saya juga. Moga kebaikan yang saya sampaikan ini akan membuatkan kebaikan ini
berterusan dan sahabat-sahabat sampaikan kepada orang-orang yang sahabat-sahabat sayangi dengan menekan button share, insya-Allah kita hantarkan benih-benih kebaikan kepada ahli keluarga dan kawan-kawan kita melalui kita memberikan ataupun menekan button share, insya-Allah, supaya kebaikan ini terus berterusan sehinggalah hari akhirat dan hari kiamat kita akan menerima kebaikan ini, insya-Allah. Jangan lupa janji temu kita esok hari, iaitu usirlah kekosongan dan dengan kesibukan. Dan juga jangan lupa petang ini janji temu kita untuk belajar mengaji Al-Quran. Jadi diharapnya Allah SWT menerima segala amal kebaikan yang kita lakukan. Jadi saya nak mengajak sahabat-sahabat dan diri saya juga, marilah kita berdoa, insya-Allah, bermunajat pendek kepada Allah SWT, memohon apa yang kita hajati di dalam hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani, ya Allah. Kepadamulah kami berserah, ya Allah. Kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami memohon pertolongan. Ya Allah, ampunkanlah segala salah dan silap kami, ya Allah. Ampunkanlah segala dosa yang kami lakukan, yang kecil maupun yang besar, yang sengaja maupun yang tak disengajakan. Ya Allah, sesungguhnya kami hamba-Mu yang penuh dengan ketaifan ini, ya Allah, seringkali alpa melakukan kesalahan dan kesilapan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah juga dan rahmatilah juga, ya Allah, kedua ibu bapa kami yang telah merahmati kami di usia kecil kami. Ampunkanlah dosa mereka, ya Allah, kerana di atas pengorbanan dan kepayahan yang mereka lalui, ya Allah. Khususnya ibu kami yang bersusah payah, ya Allah, mengandungkan kami, yang telah melalui keperitan dan kesakitan melahirkan kami. Ibu kami yang telah menyusukan kami dan membesarkan kami. Ampunkanlah dosanya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah juga dosa ayah kami, ya Allah, yang telah bersusah payah, yang telah melakukan pengorbanan membesarkan kami. Begitu juga guru-guru kami, ya Allah. Begitu juga pasangan kami, anak-anak kami, ahli keluarga, sahabat-sahabat dan seluruh umat Islam, ya Allah. Jadikanlah kami di kalangan hamba-Mu yang beriman dan bertakwa, ya Allah. Kau masukkanlah di dalam hati kami benih-benih kebaikan, ya Allah. Jadikanlah kami di kalangan orang yang melakukan kebaikan. Berikanlah keikhlasan di dalam diri kami, ya Allah. Jadikanlah kami di kalangan hamba-Mu yang beriman dan bertakwa, ya Allah. Jadikanlah kami dan zuriat serta pasangan kami, ya Allah, di kalangan hamba-Mu yang beriman dan bertakwa. Kau berkatilah ilmu dan rezeki yang Kau kurniakan kepada kami, ya Allah. Hanya kepada-Mu kami menyembah, hanya kepada-Mu lah kami memohon pertolongan, ya Allah. Jika ada di kalangan kami yang menanggung derita kesakitan, Kau berikanlah kesihatan, ya Allah. Jika ada di kalangan kami yang mengalami kesempitan hidup, ya Allah, Kau berikanlah jalan keluarnya, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi setakat itu dahulu, insya-Allah, untuk pagi ini. Jadi diharapnya sikit sebanyak perkongsian kita pada pagi ini menjadi pencetus kepada kebaikan yang akan terus dilakukan oleh sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Jadi sebelum saya berakhir, sekali lagi jangan lupa, insya-Allah, kita menekan button share. Kita tanam benih kebaikan, kita berikan buah kebaikan agar yang lain dapat merasai manisnya kebaikan tersebut. Jadi aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan insya-Allah berjumpa di ruangan yang akan datang. Terima kasih.